Dari pemain bola sepak ke pengulas sukan, kini Stanley Burnett menjadi CEO Kuala Lumpur United FC yang kita tahu mencetuskan satu fenomena menarik dalam kancah bola sepak Malaysia. Okey Stanley, boleh share dengan kami berkenaan dengan perubahan transisi karier anda yang kini sebagai CEO KL? Terima kasih kerana sudi datang dahulu untuk tanyakan soalan. Boleh katakan dalam segala kitaran yang pernah berlaku, rasa macam kitaran penuh. Kerana saya pernah duduk di stadium ni sebagai seorang pemain akademi. Seperti mana Azul mengatakan baru ni, pengulas pemain untuk pasukan Malaysia, pemain untuk pasukan Kuala Lumpur dalam Liga Super, pernah bermain di luar, lepas tu mengulas untuk Astro pun pernah, untuk Fox pernah, ESPN, untuk Liga Inggeris, Liga Bundesliga, Liga Spanyol, Liga Itali. Tapi ini boleh katakan tugas paling berat, tetapi boleh katakan saya mengambilnya kerana saya melihat satu peluang di mana seorang bekas pemain, seorang bekas pengulas boleh katakan sekarang, because I will be putting everything aside for this job. Melihat mungkin satu plan yang baik di mana satu kelab profesional boleh be sustainable and try to win football matches. Okey, Stan, ramai nak tahu juga bagaimana idea ini ataupun anda boleh dilantik sebagai CEO. Sedangkan yang kita tahu ini kali pertama sebenarnya, mungkin kali pertama dalam bola sepak Malaysia, bekas pemain bola sepak menjadi CEO sebuah pasukan. Bagaimana boleh tercetusnya pemilihan anda sebagai CEO KL? Apabila saya mendengar bahawa saya ditanyakan tentang jika saya akan berminat tentang position yang ada, perbincangan tentang COO, CEO berlaku, tentang a full-time CEO. Dan saya meletakkan CV saya. So due processes were done, saya rasa 90 hari dah hampir. 80 hari boleh katakan, di mana mereka melihat segalanya dari segi dari segi kualifikasi saya. Saya mempunyai diploma dalam business management, bekas pemain, mempunyai AFCB license. Seperti mana saya baru mengatakan, saya pernah bekerja dengan beberapa liga melalui broadcast, liga utama di dunia seperti Liga Inggeris, Liga Spanyol, Liga Bundesliga, Liga Itali. Dan yang membantu ialah juga saya terlibat dengan Asian Champions League untuk almost 8 years. AFC Cup almost 8 years. Dan apabila saya melihat peluang dengan MFL yang menjadi current employer saya akan tamat 31 Disember. Saya melihat peluang untuk serve Malaysian football. Itu di situlah hati saya, dan di situ pengalaman menjadi dalam management. Dan apabila peluang ni hadir, saya melihat I've ticked most of the boxes to be a full-time CEO. Dan saya letakkan, tapi due processes were done by the respective FA. Dan apabila mereka telah melalui proses tu, mereka memberitahu bahawa saya telah dicalonkan untuk menjadi CEO. Selain daripada pengalaman anda dalam bidang penyiaran dan juga bekas pemain, apa yang boleh anda tawarkan kepada tim KL ini? Dari segi plan yang saya bentangkan adalah pemahaman saya adalah first thing dalam bola sepak kelab profesional adalah stadium. Bagi saya yang sangat penting adalah apabila stadium itu bukan hak milik sebuah kelab, banyak masalah yang akan dilalui. So di situ kita sedang melihat satu mungkin katakan enhanced way of doing things, di mana jika kelab itu dapat mempunyai situasi untuk menukar stadium dari segi konsep bagaimana match day experience, dari bagaimana anda boleh melakukan dengan penyokong, tapi anda perlu bermula dengan memiliki stadium itu atau at least own the rights to do a match day experience or the training times. So bagi saya melihat yang kedua adalah peluang bagaimana sebuah kelab dengan konten luar, non-live content. Selalu orang melihat 90 minit permainan itu adalah segala-galanya. Ya betul, kerana itu adalah tarikan besar 90 minutes of football. Itu sebab kita melihat bola sepak. Tapi non-live content, konten di luar, perjalanan seorang pemain bola sepak, club meeting yang berlaku, day to day work, day to day what does the coaches do, day to day what does the administration do, boleh dilihat dari sebuah sudut film, non-live content. So saya melihat di situ ada marketability area. Yang ketiga sudah tentu kita melihat kepada konsep bagaimana kita perlu melihat menurunkan perkataan sponsorship dan menukarkan kepada partnership. Kerana apabila anda seorang sendirian berhad, anda tidak boleh pergi kepada seorang untuk menyatakan this year my bill will be 20 million to run this club. I'm looking at 5 million sponsorship. Takkan berlaku, kerana sendirian berhad itu juga diwujudkan untuk membuat keuntungan. Same, we are also trying to run at least break even.
Tetapi apabila anda menyatakan kepada mereka tentang how can I help you to expose yourself or dapat traffic yang lebih to increase your sales, dan mungkin in that position mereka akan melihat bola sepak is the number one sport in the country. Alright. How can my brand be exposed through this club? And so that's where partnership. Kerana kalau dia jatuh, kita jatuh. Betul. Dia ada keuntungan, maybe sharing profit. Yep. So that is where I came in with the angle of trying to create few partnerships around. 2-3 saya dah sign NDA, and hopefully it will take place eventually in this next few weeks or the next few months before the league starts. Perkara pertama yang mungkin anda nak ubah, apa dia? Of how we go and run the club in the sense of the revenue basis. First, I think that's the most important thing. Kerana apabila anda punya bill, saya CEO, saya ambil tanggungjawab. Saya tahu tahun ni saya punya satu cost. Bola sepak ni cost center, bukan revenue center. Okay. So mungkin arm satu ni cost center, arm lagi satu tu saya kena jadi revenue center. Revenue center ni eventually should make more money than the cost center. Then I can start to spend more on this club. Okay. So I'm building the revenue center. That is the first thing I have to do before I can go in and look at targets of where I can sit in the league, what kind of players I want to buy, what kind of coaches I'm going to get. Okey. Untuk tim pula, sudah pasti orang tu tertanya bila anda jadi CEO, orang terarah kepada pasukan. Yang kita tahu sekarang pasukan KL sedang mengambil pemain dan jurulatih baru dan sebagainya. Setakat ini status-status jurulatih dan juga pemain-pemain macam mana? Pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada setiap individu lah daripada KLFA, jurulatih, pemain, administration, presiden, exco, kerana berjaya melaikkan diri ke Liga Super. Suatu yang sangat-sangat penting, satu kejayaan yang besar. Dan apabila itu berlaku, nampaknya mereka telah mengecapi segalanya, dan juga dari segi good governance. Tiada masalah, everything on time, it's a clean bill. Dan apabila transisi berlaku, di situ mungkin ada kelewatan yang berlaku kerana yang perlu sign adalah KLUFC Sendirian Berhad. KLFA sedang melakukan segala komunikasi untuk memastikan pemain sedia apabila berlakunya transisi. Dan transisi sudah berlaku, sedang berlaku, dan dalam masa terdekat setiap pemain yang kita mahukan akan mengetahui dalam next few days or the week. They will know if they are going to be with the club or not. Okey. Kita tahu KL sudah melantik ataupun memilih jurulatih baru bagi saingan musim depan. Jadi sejurus anda dipilih ataupun dilantik sebagai CEO KLUFC ini, adakah anda mungkin mempertimbangkan perubahan dari segi jawatan jurulatih yang kita difahamkan sudah memilih sebelum ini pasukan KL sudah memilih jurulatih Simon dari Chile ini sebagai jurulatih? Ya, nampaknya perbincangan yang berlaku adalah perbincangan beberapa individu yang penting untuk decision making of coach. Kerana apa yang saya cadangkan kepada mereka adalah continue, tapi perlukan credibility dalam bilik. Dan kalau anda melihat Eropah, Spurs, Man U, anda boleh melihat non-live content mereka. Chairman akan terlibat, Jose Mourinho akan terlibat, CEO akan terlibat, scout akan terlibat, the assistant coaches pun akan kadang terlibat untuk buat decision of the team. Tapi untuk jurulatih mungkin board akan membuat decision dengan mungkin seorang credibility. So saya melihat sesuatu yang baik, tapi dengan tambahan saya sekarang memasuki dalam Kuala Lumpur yang membuat perbincangan ini. So that discussion will happen this week. Okay. Untuk melihat dan adakah pilihan itu tepat. Jika tepat, we'll just go on with it. Kalau tidak, mungkin ada perubahan. But for now, the discussion will happen. Okey. Perubahan means jurulatih yang diketengahkan itu, dinamakan itu tidak confirm lagi lah untuk menjadi jurulatih KL musim depan. Seperti mana saya mengatakan tadi tentang pemain yang masih menunggu jawapan adalah kerana perubahan ini perlu berlaku. Sendirian Berhad, Kuala Lumpur United Football Club Sendirian Berhad perlu melakukan pelatihan. So of course the coach has been told about what we expect of him, beberapa pinjangan sudah berlaku. He looks to be confirmed, tapi it's the final discussion that will happen this week. And once that discussion is happened, then baru saya akan hantar satu surat yang confirmation. Okey. Anda punya pengalaman dalam Liga Malaysia cukup luas. Dengan nama yang tertera daripada Chile ini, jurulatih daripada Chile ini, pandangan anda bagaimana? Dan anda rasa kalau ikut ketetapan anda sendiri, anda pilih beliau? Bagi saya melihat begini, apabila seorang jurulatih asing dipilih,
Jika beliau diharapkan untuk masuk dan terus menukar sebuah klub, memilih segala pemain tanpa melihat kancah bola sepak tempatan sebelum ini, sukar. Beliau mungkin akan gagal. Tetapi jika pemilihan beliau berdasarkan kepada technical ability beliau, training sessions beliau, filosofi beliau, tapi beliau dibantu dengan mungkin report dan technical report dan scouting report dengan pemilihan pemain yang tepat, dengan credibility orang-orang di sebelah beliau untuk memilih satu squad untuk bantu beliau dalam first year beliau, mungkin itu satu pemulaan yang lebih baik untuk beliau. Bukan saja masuk dan melihat tanggungjawab untuk memilih 25 pemain tanpa mengetahui sejarah bola sepak. Tapi di situ saya melihat jika beliau dipilih kerana technical ability beliau, kerana bagaimana beliau telah melakukan the last few years career beliau, filosofi beliau bermain, then maybe that selection will be a different process di mana beliau dipilih kerana kelebihan ini dan selainnya dibantu oleh individu-individu di sebelah beliau. Okey, dari segi pemain pula, kita tahu sekarang ni pasukan Kuala Lumpur sebelum ini sudah mengesahkan kedudukan Syukur Adan dan juga Indra Putra Mahidin. Dengan faktor usia, pendapat anda bagaimana? Saya melihat Syukur hampir 80% musim lepas beliau menjadi leader paling penting di atas padang. Mungkin towards the end of the season di mana beliau mengalami sedikit kecederaan. Tapi saya secara peribadi pernah bermain dengan Syukur, mengenali beliau. Indra Putra, saya pernah bermain bersama beliau National Team 2009, mengenali beliau. Indra merupakan antara pemain yang terpenting dalam game-game besar kerana beliau mempunyai nafsu dan insting untuk menjaringkan important goals. Masih ada peranan yang boleh dimainkan oleh kedua-dua, terutamanya dalam training. Ramai pemain-pemain muda akan melihat kepada mereka sebagai leaders, kualiti mereka, karakter mereka. So saya melihat mereka mempunyai peranan. Jika anda menyatakan kepada saya adakah mereka akan bermain 80% of the games, jika saya berada dalam keadaan jurulatih, saya tidak akan memainkan mereka begitu banyak kerana faktor di mana kita perlu memilih di manakah game-game penting untuk memakai seorang pemain yang begitu berkaliber tapi telah menjangkau satu usia yang boleh katakan congratulations to them, 20 years career, bukan mudah. Okey. Belum cukup dengan Indra dan juga Syukur, kita dikabarkan juga Safi Salih akan menyertai pasukan ini. Jadi jika Safi masuk akan jadi seorang lagi pemain berusia di pasukan Kuala Lumpur. Bagaimana? Perbincangan masih berlaku tentang Safi Salih. Saya baru masuki hari ini. Saya belum take office 1 January baru saya akan masuk, tapi diberikan mandat untuk berbincang. Safi Salih belum kita pastikan lagi, tapi satu constructive decision will be made by the individu yang tertentu to pick him or not. Okey. Bagaimana pendapat anda kalau pasukan KL ni label pasukan kuda tua? Tidak salah jika mereka melihat dari segi average kerana stats don't lie jika kita melihat. But we are trying to get about 5 to 6 more players yang mungkin akan menurunkan average. As what on paper right now, memang average dia tinggi and stats don't lie. If people are going to say it's kuda tua, then I have to accept it. But if we manage to get a few more players that is a bit more younger, kemungkinan kita boleh menurunkan average tu and then maybe kita boleh katakan not that old. Okey, alright. Stan, sebelum kita nak habis beberapa soalan lagi, balik pada pelantikan anda sebagai CEO ni, bagaimana anda melihat pada ketika inilah tempat anda membesar sebagai pemain bola sepak, sejurus anda berada di Stadium KL ni, apa yang perkara pertama yang anda ingat? Love for the club. Hati berada di sini, seperti kembali ke rumah. Saya mengenali aunty yang menjadi kita punya cleaner di sini, 2-3 orang. Mereka mengenali saya daripada umur 13 tahun. Antara individu pertama saya berjumpa. Yang saya bercakap hello dengan mereka, berbincang dengan mereka, apakah mereka memerlukan. Saya jumpa dengan beberapa foreign workers kita yang bekerja untuk groundsman yang pernah berada di sini 10 tahun, kenal juga. So it feels home. Tapi saya juga perlu menyatakan bahawa terima kasih kepada Datuk Bandar, Datuk Mahadi. Terima kasih kepada Tan Sri Anwar Musa kerana tanpa stadium ni yang saya berada, relationship yang begitu panjang daripada 1988 apabila stadium ni dibina, we are in 2020 now. Kita mempunyai satu facility yang baik. Perlu a lot of things can be done, can be enhanced.
But kita layak ke Liga Super juga kerana mempunyai sesuatu yang baik daripada relationship yang ada. So perlu berterima kasih kepada mereka and we look forward to enhance this relationship. Okey. Dan akhir sekali Stan, bila anda menjadi CEO ni, orang membayangkan seperti Bayern Munich. Sebab di sana ada bekas pemain seperti Karl-Heinz Rummenigge menjadi pengurusan tertinggi kepada pasukan tersebut. Expectation tinggi kepada anda? Ya, menakutkan. Menakutkan. Sedap didengar tetapi menakutkan kerana kalau anda kalau saya hendak compare hanya dengan pelantikan, ia tepat kerana mereka ex-player ke apa, tapi kalau kita nak membandingkan dengan segalanya, kita mempunyai 2-3 levels to get there. Terutamanya dengan Bayern Munich yang sentiasa di pilihan mereka, Oliver Bierhoff, Karl-Heinz Rummenigge, sebelum ni Franz Beckenbauer, Croatia baru seperti anda menyatakan Davor Suker, President of Croatian FA, 1998 top scorer of World Cup. So dan mereka mempunyai mungkin kelebihan daripada saya berbanding kerana kita baru bermula football club Sendirian Berhad. So bagi saya melihat mereka menjadi inspirasi lah if we can get into there, but it's a long process. Kita perlu bermula dengan basics. Saya masih apabila His Royal Highness Tunku Mahkota Johor mengatakan of all the things in Sultan Ibrahim Stadium, dia berjalan, I was blessed to be next to him. Dia katakan my baby is the pitch. Itu yang dia katakan. That's the first thing he said. And for me that time I wish I played under him. So now I know the players who wish that you see things that maybe the others didn't see. Yeah. So first thing I want to do is eventually when we have a bit more funds is to get a really nice football field. And we need to start with the basics. Once we get the basics right and consistency right, I think we might be in the right track. So I don't even go mungkin dalam target, of course we want to stay in the Super League. Yeah. But beyond that, I think the processes, the administration has to be good.